Selamat sejahtera dan moga-moga kalian semua sehat selalu. Selamat sejahtera dan moga-moga kalian semua sihat selalu. Pada video ini, saya akan mempersembahkan pembentangan berkenaan dengan Geografi Tingkatan 3 Bab 10 10.3. Tanpa melengahkan masa, jom kita mula sekarang. Usaha memelihara dan memelihara sumber hutan perlu dijalankan untuk mengawal kegiatan penerokaan hutan tanpa kawalan kerana sumber hutan merupakan khazanah alam yang amat bernilai kepada manusia dan alam sekitar. Pemeliharaan hutan adalah usaha-usaha untuk melindungi, merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah. Contohnya, mewartawankan hutan simpan dan taman negara. Manakala untuk pemeliharaan pula, pemeliharaan hutan adalah usaha-usaha membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan asal. Contohnya, penghutanan semula dan penumbuhan ladang hutan. Ramsar ialah senarai tanah lembap yang dipersetujui melalui Konvensyen Tanah Lembap di Iran pada tahun 1971 untuk pemeliharaan tanah lembap serta sumber-sumbernya. Peranannya adalah untuk menjaga tanah lembap khususnya hutan paya bakau yang mempunyai pelbagai jenis kehidupan. Untuk pemeliharaan tapak Ramsar dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan di Malaysia. Keindahan alam semula jadi dan lanskap indah flora dan fauna menjadi daya tarikan kepada pelancong. Tapak Ramsar dipelihara sebagai salah sebuah destinasi pelancongan supaya tidak digunakan untuk aktiviti pembangunan. Manakala untuk pemeliharaan, Tapak Ramsar berperanan untuk memelihara kawasan tanah lembap serta kepelbagaian biologi hutan paya bakau di negara. Jabatan Perhutanan berperanan mengawal pengeluaran hutan bakau terutamanya bagi industri kayu arang untuk keseimbangan ekosistem. Contoh Tapak Ramsar di Malaysia ialah Tasir Bera di Pahang, Pulau Kukup, Tanjung Piai dan Sungai Pulai di Johor, Kuching Wetland National Park di Sarawak dan Lower Kinabatangan Segama Wetland di Sabah. Seterusnya ialah Geopark. Geopark merujuk sesuatu kawasan yang terdapat tapak warisan geologi yang boleh digunakan oleh semua pihak bagi tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembangunan lestari. Geopark berperanan mementingkan pembangunan sesebuah kawasan secara lestari. Elemen pembangunan ini dalam konsep Geopark merangkumi pemeliharaan alam semula jadi. Seterusnya adalah pemeliharaan dan pemeliharaan Geopark. Pertama sekali, kita lihat kepada pemeliharaan Geopark. Geopark memelihara dengan menjadikannya sebagai pusat ekopelancongan. Bagi pemeliharaan pula, Geopark adanya pemeliharaan biologi, geologi dan budaya. Kedua ialah pemeliharaan bersepadu antara warisan budaya dengan alam semula jadi. Yang terakhirnya ialah penggunaan sumber warisan secara lestari tanpa memusnahkannya. Selanjutnya adalah Taman Negara. Taman Negara merupakan satu kawasan atau tempat yang dilindungi oleh kerajaan supaya biodiversiti semula jadi kawasan berkenaan dipelihara dan dikekalkan. Okey, mari kita lihat peranan Taman Negara. Taman Negara berperanan untuk melindungi pelbagaian biologi dan struktur ekologinya, menyokong ekosistem dan mempromosikan pendidikan dan rekreasi. Untuk info tambahan, ekologi bermaksud cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Seterusnya, mari kita beralih kepada pemeliharaan dan pemeliharaan Taman Negara. Taman Negara memelihara dengan menjadikannya sebagai suatu pusat ekopelancongan. Kedua ialah memelihara flora dan fauna dalam hutan supaya tiada gangguan aktiviti atau boleh dikatakan sebagai kegiatan manusia. Yang kedua, pemeliharaan. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia Perkhidmatan telah membaik pulih hidupan liar dan juga hutan. Contohnya, pusat konservasi iaitu Perlindungan Gajah Kuala Gandah Pahang. Taman Negara juga memberikan perlindungan kepada monyet Belanda supaya tidak terancam spesiesnya dan juga menjadi tatapan untuk generasi akan datang.
Berikut adalah contoh-contoh tempat taman negara di Malaysia. Usaha yang terakhir sekali ialah pembangunan lestari. Definisi pembangunan lestari ialah pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa ini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Peranannya adalah sebagai satu gagasan pembangunan moden yang paling proaktif dan praktikal untuk menangani isu antara tuntutan pembangunan dengan pemeliharaan alam sekitar. Selanjutnya, mari kita beralih kepada pemeliharaan dan pemeliharaan pembangunan lestari. Yang pertama sekali, mari kita lihat kepada pemeliharaan pembangunan lestari. Pertama sekali, perintis pembangunan bandar pentadbiran dengan konsep teknologi hijau. Bandar yang dibina berasaskan bandar dalam taman. Memelihara hutan dalam bentuk ekopelancongan dan hutan bandar. Contohnya, hutan bandar Putra di Johor. Selepas itu, ialah pemeliharaan pembangunan lestari. Usaha dan komitmen berterusan ke arah membaikkan kualiti persekitaran dan memastikan aktiviti pembandaran yang mengambil kira aspek pengurangan pelepasan karbon dan galakan ekonomi hijau, green business dan gaya hidup karbon rendah, low carbon and green lifestyle. Yang kedua, mewujudkan Taman Etnobotani Putrajaya yang bertindak sebagai pusat domestik dan pemeliharaan ex situ tumbuh-tumbuhan ubatan dan beraroma. Untuk info tambahan, iaitu glossary yang terdapat di buku teks, ex situ bermaksud program pengurusan sumber genetik tumbuhan di luar kawasan asal seperti di ladang, taman botani dan taman pertanian. Berikut adalah contoh pembangunan lestari. Putrajaya dan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM. Konklusinya, sumber hutan merupakan khazanah alam semula jadi yang unik dan penting. Malaysia amat bertuah kerana dianugerahi sumber hutan semula jadi yang bernilai tinggi serta memberi sumbangan kepada sosioekonomi negara. Oleh itu, kita seharusnya menghargai dan mengambil langkah yang betul bagi melestarikan sumber-sumber hutan tersebut. Okey, setakat ini sahaja video yang saya mempersembahkan hari ini. Harap-harap kita akan jumpa lagi next time. All the best. Goodbye.